Nah, kau rasa kan bunyi ni dari arah mana? Bunyi tu makin lama dia makin jelas. Sampailah diorang tengah bercakap tu, diorang sama-sama mendengar seperti bunyi ayam jantan. Macam mana ayam jantan yang nak berkokok? Sebelum ayam jantan nak berkokok tu, dia mengibas-ngibaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cegih Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support untuk akak. Hari ni akak nak share dengan korang dua kisah daripada salah seorang subscriber yang dikenali sebagai Mr. Black. Okey, Mr. Black ni dia share dua kisah ni kerana kisah ni berkait rapat dengan permulaan dia, di mana dia dikatakan mula mengenali dunia mistik ni. Maksudnya, untuk kisah pertama, dia cuma mengalami perkara mistik melalui pendengaran sahaja. Sebaliknya, untuk kisah yang kedua, dia mula mengenali dunia mistik ni melalui penglihatan. Maksudnya, dia melihat penampakan sesuatu. Apa yang dia dengar dan apa yang dia nampak, kalau korang nak tahu, korang kena stay dengan akak sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sebelum akak ceritakan kisah yang pertama, akak lebih selesa memanggil Mr. Black ni dengan gelaran Angah. Kisah ni berlaku pada tahun 2010, di mana pada ketika itu Angah berusia lingkungan 15 tahun. Menjadi rutin pada keluarga Angah ni untuk menghabiskan cuti hujung tahun, pergi bercuti di Teluk Batik yang terletak di Perak. Jadi bila selesai mereka berada di Teluk Batik lebih kurang 3-4 hari, mereka pun balik ke rumah mereka yang terletak di salah satu perumahan di Felda Ulu Selangor. Macam tu. Jadinya bila diorang sampai dekat rumah, macam biasalah diorang pun orang kata masuk dalam rumah. Tapi sementara tu ayah Angah ni, dia bagi tahu dekat Angah yang dia nak keluar pergi beli barang dengan ibu Angah. Jadi dia minta agar Angah dengan Along. Okey. Angah ni dia ada seorang kakak yang dikenali sebagai Along. Jadi ayah Angah ni minta Along, Angah, tolong angkatkan barang daripada kereta, buat turun. Sementara tu ayah nak rehat. Jadi bolehlah ayah berhenti orang kata lenguh kaki bawa kereta kan. Jadinya Along dengan Angah ni tak membantah. Diorang pun angkatlah barang-barang daripada kereta tu, bawa turun ke rumah. Jadi sementara tu ibu Angah ni pun bagi tahu Along, Angah, sementara ibu dengan ayah ni nak pergi cari barang-barang dekat kawasan berdekatan. Maknanya nak pergi ke kedai di kawasan berdekatan lah kan. Jadi korang minta tolong kemaskan sikit-sikit barang, kemaskan rumah. Kita dah tinggal 3-4 hari kan. Jadi anak-anak ni cakap, yelah ibu, ibu dengan ayah pergi bawa kereta elok tau. Macam tu lah. Jadinya ibu dan ayah Angah ni pun pergilah keluar, orang kata menaiki kenderaan menuju ke destinasi yang diinginkan. Sementara tu
Angah dan Along ni dia bawa lah barang masing-masing menuju ke bilik masing-masing. Dan masa tu dia orang ambil lah kesempatan seperti yang diminta oleh ibu dia untuk kemas apa yang patut. Jadi Angah ni dia mengemas lah dalam bilik dia, orang kata kebas-kebas kat tempat baring. Kita kalau tinggalkan kawasan kita tidur macam tu, elok sangat-sangat kita kebas-kebaskan apa yang patut apa semua kan. Jadinya Angah ni cubalah orang kata mengemas. Dalam keadaan dia leka mengemas korang, tiba-tiba dia terdengar bunyi humming. Macam nak cakap bunyi humming ni, bunyi senandung, bunyi seseorang yang sedang senandung. Senandung ni macam ni. Macam tu. Dia tak ada, orang kata tak ada perkataan yang dikeluarkan, cuma bunyi humming atau senandung yang seolah-olah sedang mendodoikan bayi. Korang bayangkan, apakah orang kata lembaga yang berkaitan dengan bayi korang? Kak dah mula merasa meremang masa baca cerita ni. Jadi bunyi humming tu, bunyi yang menyeramkan tu, didengari semakin rapat mendekati Angah ni. Sementara tu bunyi tu berlega-lega di sekeliling rumah dia tau. Jadinya Angah ni dia tak rasa pun yang bunyi tu datangnya daripada benda lain selain daripada manusia. Maknanya dia beranggapan bahawa bunyi tu dinyanyikan lah, ibaratnya kan, dinyanyikan oleh kakak dia. Jadi dia terus kemas barang. Dia kemas barang, dalam hati dia cakap, Along, sejak bila kau pandai menyanyi ni? Lebih kurang macam tu. Jadi kemas-kemas barang, berbunyi lagi. Berbunyi lagi sampai Angah ni dah rasa betul-betul meremang. Dia pun ringankan mulut dia memanggil nama Along untuk menegur kenapa Along ni menyanyi dalam keadaan yang menyeramkan. Jadi dia pun cakap, Along. Masa tu Along berada di bilik dia sendiri, sebab masing-masing berada di bilik masing-masing. Jadi dia cakap lah, Along, engkau nyanyi apa malam-malam ni, Long? Engkau biar betul, Long. Aku dengar suara engkau ni pun aku dah meremang, Long. Kau diam, Long. Macam tu. Jadi Along ni senyap. Senyap pula. Along ni tak menjawab pun. Jadi dia cakap lagi, dia panggil lagi Along. Along, kau stop lah nyanyi, Long. Kau jangan buat aku, aku dah rasa lain macam ni, Long. Kau jangan. Sementara dia orang kata bercakap dengan Along yang tak bagi feedback pada dia tu, Along dia pun berlari terpa ke arah katil dia tu, terkam ke arah katil dia tu sambil orang kata menggigil tau. Menggigil dengan wajah yang pucat ketakutan. Jadi dia, Angah ni, dia tak rasa lagi apa hal dengan Along aku ni? Kenapa dengan kau ni, Along? Macam tu. Kau ni kenapa, Along, tiba-tiba lah terjah bilik aku macam ni kan? Jadi Along ni masih lagi menggigil. Jadi Angah ni dia memandang Along. Along, kau jangan nak ngusik aku, Along. Sekarang ni kau usik aku ke aku yang usik kau? Asal dengan kau ni macam ni kan? Macam tu. Jadinya Along tu tak jawab apa. Dia cuba tenteram. Dan dia cuba bercakap dengan adik dia, Angah ni. Ngah, cuba kau dengar, Ngah. Kau ada dengar tak apa yang Along dengar? Jadi Angah ni terkejut, tergamam, kebingungan. Sebab dia sangkakan yang bunyi tu datangnya daripada kakak dia. Tapi apa sal pula kakak dia nak persoalkan dia, bunyi tu, kau ada dengar tak bunyi tu? Jadi Angah pun mulalah rasa berdebar tau. Aku dengar lah, Long. Aku ingatkan kau yang nyanyi tu, Long. Mana ada aku nak nyanyi macam tu, agak-agak lah kau ni. Malam-malam macam ni nak nyanyi. Nyanyi pula macam dodoi anak lah. Macam tu. Ngah, kau rasa kan bunyi ni dari arah mana? Bunyi tu makin lama dia makin jelas. Sampailah diorang tengah bercakap tu, diorang sama-sama mendengar seperti bunyi ayam jantan. Macam mana ayam jantan yang nak berkokok? Sebelum ayam jantan nak berkokok tu, dia mengibas-ngibaskan kepak dia tau. Bunyi yang kuat. Korang bayangkan bunyi ayam jantan pagi-pagi nak berkokok. Sebelum pokok kepak, dia mengibas-ngibaskan kepak dia. Bunyi tu kuat. Bukan bunyi yang perlahan, tapi bunyi ngepak tu memang kuat.
terasa seperti orang kata bunyi daun-daun tu macam orang kata ditiup angin macam tu. Sebab bila mengepak kan, kawasan berdekatan mesti macam ditiup macam tu kan. Jadi keadaan ni membuatkan Along dengan Angah ni semakin merasa seram tau. Jadi Along Angah ni dia tak ada orang kata nak terlintas untuk baca apa yang patut. Diorang saling duduk antara satu sama lain di dalam bilik Angah tu. Sementara bunyi itu makin hampir sehingga berada betul-betul di tingkap bilik Angah masa tu. Dan Angah ingat lagi dia ada bau, satu bau tengik. Akak pun tak tahu bau tengik ni macam mana. Akak tahu bau busuk je. Bau tengik, memang bau tu sangat kuat. Lepas tu kebetulan bilik Angah ni dia terletak bersebelahan dengan tandas. Jadi Angah ni dia nak tak nak dia kena lalui dengan Along tu tau. Sementara tu korang, masa Angah dengar suara humming tu yang berterusan, Angah dan Along tiba-tiba mendengar suara perempuan mengilai. Korang boleh bayang tak apa benda tu? Pada akak, kalau perempuan mengilai ni tak ada benda lain, tak bukan Kak Punti lah tu. Sebab dia humming pun macam nak dodoikan bayi tau. Jadi suara mengilai tu macam orang kata tahu ketakutan dua beradik ni. Dia makin kuat. Sementara yang keluar daripada mulut Angah dengan Along ni, Allah Akbar, Ya Allah macam tu tau. Ya Allah macam tu. Jadi dalam keadaan ketakutan mereka tu, mereka mendengar bunyi kenderaan ibu dan ayah dia. Mula orang kata dah balik kan. Jadi diorang pun rasa lebih selamat tau. Jadi bunyi tu pun macam melarikan diri. Jadi dia pun terpa ke arah pintu rumah nak menuju kepada ibu ayah dia ni. Jadi bila ibu dan ayah nampak situasi dia, ibu ayah dia cakap, Along, Angah, cepat-cepat kau masuk dalam kereta, kita pergi rumah Tok Wan. Atuk dia ni tinggal berdekatan dengan Felda tersebut. Jadi dia Felda juga, tapi dia Felda bersebelahan. Jadinya diorang pun dah tak fikir apa semua. Ayah dia kuncikan pintu, terus dia masuk dalam kereta tu. Masa tu ada ibu dia dalam kereta. Terus diorang pun memulakan perjalanan nak pergi ke rumah Tok Wan. Kenapa diorang tergesa-gesa nak pergi rumah Tok Wan? Untuk pengetahuan korang, masa ibu dengan ayah Angah ni pergi ke kedai, dia dah dapat dengar cerita tu. Jadi dia dah rasa tak selamat. Maksudnya sebab apa dia rasa tak selamat? Sebab ada sesuatu sebenarnya yang berlaku di sebalik kejadian ni tau, berdekatan dengan rumah dia. Jadi dia bawa anak Along dengan Angah ni pergi rumah Tok Wan dia. Dia sampai rumah Tok Wan dia, Tok Wan dia pun cakap cepat masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, jangan ditangguh-tangguh, cepat. Jadi Tok Wan dia pun seolah-olah macam dah tahu keadaan macam ni akan berlaku. Jadi semasa ibu dia ni masuk ke dalam rumah, Tok Wan dia melangkah masuk rumah Tok Wan dia, tiba-tiba korang, ibu dia ni macam mana nak cakap, histeria. Orang kata apa, meracau. Macam nak cakap, histeria, meracau, merapu semualah kan. Jadinya suami dia, mana ayah dia, bawa ibu dia ni terus masuk ke rumah. Sementara Tok Wan dia ni merupakan atuk tiri dia sebenarnya. Tok Wan dia ni minta pegangkan ibu dia apa semua ni. Sementara tu kakak dia yang dalam kereta ni turut histeria. Maksudnya histeria yang bersambung-sambung macam tu. Maknanya ibu dia dulu, sementara tu lepas tu kakak dia. Sebab menurut kata Angah, belah ibu dia ni, diorang ni ada berkait dengan saka tau. Jadinya saka ni dia seolah-olah macam orang kata merasuk ibu dia bila mereka berhadapan dengan Kak Punti ni. Jadi bersama-samalah diganggu dengan Kak Punti ni, dengan orang kata saka ni. Okey, akak nak jelaskan saka ni sebenarnya adalah benda-benda yang diambil oleh masyarakat dahulu bagi membantu mereka. Ada yang dikatakan menjaga kebun untuk keperluan mereka. Jadinya saka tersebut dia ada perjanjian tau. Ini yang akak dengar daripada orang-orang yang lebih tua. Macam tu. Jadi mereka ada perjanjian untuk cucu cicit. Jadinya pada akak, cucu cicit kebanyakan diganggu oleh saka. Sebab saka ni dia perlukan
pengganti untuk keturunan atas, tapi kebanyakan daripada kita yang dah mempelajari, maksudnya yang dah diberi pengetahuan tentang agama Islam, yang dah dididik dengan cara agama Islam bahawa itu saka adalah perkara yang tak baik, yang tak elok untuk kita teruskan. Jadi kita mengamalkan dengan cara kehidupan Islam. Jadi kita tak menerima atau mengambil atau melayan saka ni. Jadi saka ni akan mengganggu keturunan dia. Jadi itulah yang berlaku kepada ibu angah ni. Jadi ibu angah ni dengan kakak dia ni macam orang kata apa, aura saka, macam gangguan saka ni dia bersabit dengan Kak Punti ni. Lebih kurang macam itulah apa yang dimaklumkan oleh angah ni. Jadi atuk ni dia ada pengalaman, maksudnya dia ada kebolehan untuk mengatasi situasi ni. Jadi dia menggunakan pengalaman dia, kebolehan dia untuk membantu, untuk memulihkan ibu dan Along ni. Jadinya atuk dia bertungkus lumus lah bersama, sambil dibantu dengan mereka yang berkaitan lah, untuk memulihkan keadaan kedua beranak ni. Jadinya keadaan kedua beranak ni berangsur pulih. Sementara tu mereka kan pergi bercuti, jadi mereka tak tahu apa punca Kak Punti tu, kenapalah Kak Punti tu mengganggu kawasan mereka, di rumah mereka. Jadi atuk ni pun terangkanlah, sebenarnya korang ada sekumpulan remaja kat kawasan tu, dia bermain bola di satu padang bola. Maklumlah kawasan Felda kan, jadi korang boleh bayang tak, padang bola dia bukanlah orang kata dikelilingi dengan rumah apa semua kan, dikelilingi dengan kawasan hutan. Jadi ni korang dikatakan remaja-remaja ni dah melanggar kawasan tempat tinggal Kak Punti tu. Jadi dia dah mengganggu kawasan Kak Punti tu. Dan untuk pengetahuan korang, salah seorang daripada remaja tersebut merupakan jiran kepada angah ni. Jadi itulah sebabnya Kak Punti tu dah pusing-pusing kat situ. Dia sebenarnya tak tahu nak orang kata nak balik, orang kata dia marah ke, kita tak tahulah kan, dia nak balik ke tempat dia ke macam mana ke. Itu akak tak dapat nak jelaskan. Tapi yang akak tahu, selepas pada tu adalah ustaz, adalah kira atuk kepada angah ni cuba untuk orang kata membantu memulihkan keadaan dekat situ. Dan alhamdulillah keadaan kat situ kembali pulih. Sementara tu remaja-remaja, kanak-kanak kan semua diingatkan supaya tak lagi mengganggu kawasan tempat tinggal Kak Punti tu. Okey, jadi selesailah untuk kisah pertama daripada angah ni. Angah ni dia sebenarnya dalam proses hijab terbuka. Sebab itulah dia kata ini adalah pengalaman pertama angah, di mana dia diuji dengan pendengaran untuk mendengar benda yang menyeramkan. Jadi untuk kisah yang kedua, angah melihat sendiri penampakan lembaga yang menakutkan. Jom akak sambung cerita akak. Untuk kisah yang kedua, berlaku setahun selepas kejadian yang pertama. Sebab tu akak kata berkait. Jadi kisah yang kedua ni berlaku di Hospital Slim River. Masa tu hospital tu masih lagi hospital yang baru, di mana menggantikan Hospital Tanjung Malim tau. Dan pada masa tu Hospital Tanjung Malim tu digantikan menjadi klinik daerah kawasan tu. Jadi pada masa tu dia masih dalam peringkat baru, orang kata baru dibuka. Jadi banyaklah kekurangan dia, dari segi kekurangan staf, dari segi kekurangan doktor pakar dan sebagainya. Kan? Kisahnya bermula di situ apabila atuk kepada angah ni, maksudnya Tok Wan tadi, dimasukkan ke hospital yang baru tu. Jadi pada masa tu angah ni dia bersama dengan pakcik dia, pak saudara dia yang datang daripada Pulau Pinang, sama-sama menjaga Tok Wan dia. Kisah ni bermula bila atuk kepada angah ni dimasukkan ke ICU lebih kurang 3 minggu di hospital tersebut.
Di mana Tok Wan tadi dikatakan mengalami tumbuh nanah. Macam mana nak cakap tumbuh nanah dalam badan, di mana nanah tersebut tak tahu dari mana punca dia, sebab tak ada sebarang luka pun yang menunjukkan kepada punca nanah tersebut. Jadi nanah tu pun menjadi satu misteri juga pada mereka, sebab tak tahu dari mana asalnya nanah tu, sebab anggota badan yang lain okey, tak ada masalah, tiba-tiba je muncul nanah tu. Okey, habis pasal nanah tu. Jadinya Angah ni turn dia maknanya giliran dia bersama dengan pakcik dia. Dia menemani pakcik dia untuk menjaga atuk dia ni di ICU tersebut pada malam tu. Jadi pakcik dia ni orangnya orang Pulau Pinang. Jadi bukan orang kawasan tu. Dia pun Angah ni sendiri pun bukan orang kawasan tu. Jadi menjadi kebiasaannya pakcik Angah ni dengan Angah ni, dia akan berada di satu bilik menunggu yang terletak bersebelahan dengan ICU. Okey, akak nak beritahu pakcik Angah ni, dia bersama dengan Angah ni datang ke kawasan tu lebih kurang pukul 10 malam pada hari tersebut. Dan mereka turun ngongek-ngongek daripada kenderaan semua, pergi menuju ke bilik tersebut lebih kurang pukul 10 suku macam itulah. Sampai sementara nak sampai ke bilik menunggu tu, selalunya kalau rutin diorang sebelum ni pergi ke bilik menunggu tu, diorang tak ada terserempak dengan seorang pengawal keselamatan. Tapi kali ni rezeki diorang terserempak, mana berjumpa dengan salah seorang daripada pengawal keselamatan yang dikenali sebagai Pak Karim. Okey, Pak Karim ni kebetulan lah duduk lepak kat situ kan. Jadi diorang pun alang-alang kan, tunggu kat situ pun, tunggu saya saja, kira bosan. Jadi diorang pun bersembang lah dengan Pak Karim. Jadi Angah dengan pakcik dia ni pun dengan Pak Karim bersembang sampai kan diorang dah tak sedar waktu berlalu dengan sangat cepat. Jadi Angah dengan pakcik ni nak minta orang kata izin, bukan izin lah, maksudnya nak minta dengan pakcik ni, dengan Pak Karim ni, nak pergi menunggu dekat dengan ICU. Jadi pakcik ni cakap tak perlulah, kecemasan tak ada kan, jadi tak perlulah menunggu je dekat bilik ICU tu, jadi tak elok kata dia. Jadi pakcik dengan Angah ni dia rasa macam nak menjenguk lah dekat ICU kejap kan. Jadinya Pak Karim ni dia sempat menasihati kepada pakcik dengan Angah ni supaya jangan berlega-lega atau melepak di kaki lima, di kawasan kaki lima depan ICU. Sebab apa? Sebab masa tu Pak Karim cuma cakap takut nanti ditegur oleh doktor ke nurse ke, tak elok pula. Jadinya lebih baik jangan menunggu dekat situ, jangan berlega-lega kat situ. Jadi dalam fikiran Angah ni, okey, tak apalah macam tu, dah dinasihatkan macam tu kan. Jadi pakcik dia ni dengan Angah ni pun pergilah berdekatan dengan kawasan perkarangan ICU tu. Masa tu diorang menunggu di ICU di tingkat 3. Okey, masa tu kan dekat ICU kan dia gambaran dia ada satu kawasan untuk kita menunggu tu, dia ada kerusi tau, kerusi tempat menunggu. Sebab siapa yang dah biasa mesti tahu kan keadaan di hospital macam mana. Okey, jadi masa tu pakcik Angah ni dengan Angah ni duduk betul-betul bawah aircon tau, aircon baru. Kalau aircon baru sejuk dia lain macam tau. Jadi masa tu dia duduk lepak dekat aircon, dekat orang kata betul-betul kawasan menunggu dekat kerusi tu, kat aircon baru. Jadi kesejukan dia tu luar biasa bagi Angah tau. Dia rasa macam tak selesa lah nak terus duduk menunggu kat situ. Okey, masa tu lebih kurang pukul 3.10 pagi. Masa tu Angah ni dia rasa nak berjalan-jalan tau, berjalan-jalan kawasan-kawasan berdekatan. Bosan lah menunggu macam tu, nak tidur pun tak lena kan, sejuk lagi. Dia pun berjalan-jalan, ambil angin, nak menghangatkan badan, nak exercise sikit bagi rasa kurang sikit rasa sejuk apa semua kan. Sambil-sambil dia berjalan, dia tak sedar pun yang kaki dia tu sebenarnya dah pun berada di kawasan kaki lima depan ICU. Maksudnya dia dah berdiri di kawasan kaki lima depan ICU, di mana Pak Karim tadi dah nasihatkan dia jangan melepak kat kawasan tu dalam masa-masa macam tu. Tapi dia dah lupa tau. Bila dia lupa, dia mula orang kata terpaku melihat satu orang kata lampu jalan. Masa tu
Dia kan tingkat 3, jadi masa tingkat bawah sekali tu dia ada satu lampu yang orang kata terang, tak terang, tapi terang. Lampu tu dia berada berdekatan dengan taman permainan mini, taman permainan kecil. Jadinya dia macam nak melihat pada lampu tu. Tak tahulah kenapa kaki dia berhenti betul-betul depan kaki 5 ICU tu. Dia nak fokus kepada lampu tu, sedangkan tak ada apa-apa pun kat situ yang menarik perhatian dia. Tapi kan tak tahulah kan, orang kata kalau dah terpanggil macam tu lah kan. Sementara tu dia ada nampak satu lembaga, satu lembaga persis jururawat. Maksudnya lembaga tu berpakaian seperti jururawat yang berjalan-jalan di kawasan, orang kata kawasan lampu tu. Maksudnya kawasan tingkat 1 tu. Untuk pengetahuan korang, kawasan tingkat 1 mana tingkat 3 ICU, tingkat 2 tak tahulah apa, tapi yang bawah tu bilik mayat, kata Angah. Jadinya misi tu berjalan, makin lama makin dekat, makin lama makin mendekati. Tapi Angah ni dia masih lagi, orang kata, tertumpu kepada taman permainan kecil tu dan lampu yang berada situ. Dalam masa sama dia cuma curi-curi je tengok nurse tu berjalan. Sebab nurse berjalan itu biasa. Nurse berjalan di dalam situasi di hospital itu perkara biasa. Jadi dia tak fokus pada nurse tu. Jadi dia fokus hanya pada lampu tu. Sampailah nurse tu makin lama makin mendekati kepada lampu tu. Dia tak orang kata berkelip mata. Macam nak cakap takkan tak berkelip langsung kan. Maksudnya dia tak ada rasa nak alih tumpuan dia ke lain. Dia masih fokus kat situ. Sampailah korang, nurse yang dia terasa, dia nampak bayang-bayang berjalan-jalan tu, nurse tu berdiri betul-betul bawah lampu tu korang. Nurse yang dia tengok berdiri bawah lampu tu, alangkah terkejutnya bila dia tenung betul-betul pada nurse tu. Nurse tu tak ada kepala. Yang dia nampak cuma lembaga, susuk tubuh lembaga tanpa kepala berpakaian jururawat. Sementara tu dia melihat, orang kata, badan, maknanya struktur badan itu seolah-olah memandang ke arah taman permainan tu, macam tu. Jadi dia tak tahu kenapa dia masih lagi terkunci. Dia terkunci macam seolah-olah macam dia tak boleh nak menjerit, dia tak boleh nak memandang ke arah lain, macam dia dikunci dengan pandangan dia tu straight kepada lampu tu je. Sampailah dia tengok sendiri, nurse tu memusingkan badan dia, orang kata memalingkan badan dia, betul-betul memandang ke arah Angah tadi. Jadi macam mana dia rasa memandang ke arah dia? Sebab kita tengok struktur badan tu memang betul-betul memalingkan ke arah Angah. Masa tu Angah memang terkejut. Angah memang dalam hati dia, dalam diri dia nak menjerit, tapi tak boleh dia tergamam. Lebih kurang dia kata dekat 10 minit. Itu kata Angah, lebih kurang 10 minit dia bertentang mata. Maksudnya bertentang mata tak ada kepala, mata tak ada kan. Tapi bertentang antara benda tu dengan Angah tu lebih kurang 10 minit. Pada akak sesaat pun dah menakutkan akak. Maksudnya pada akak sesaat pun dah membuatkan akak seram. Silap-silap bulan akak dah pingsan kat situ. Tapi untuk Angah 10 minit badan dia seolah-olah dikunci di situ. Orang kata terpaku di situ. Sampailah tiba-tiba Angah terasa bahu dia macam ditepuk seseorang. Gitu. Jadi dia disapa oleh Pak Karim. Pak Karim pun cakap kat dia, kan aku dah cakap, aku dah pesan jangan melepak dekat kawasan kaki 5 ICU ni dalam waktu macam ni. Kan dah kena. Aku pesan bersebab. Jadi dapatlah habuan kamu kali ni. Jadi kamu kena ingat sampai bila-bila pakcik pesan ni jangan lepak kawasan ni. Macam tu. Jadi bila dah dengar macam tu, tergamam bercampur dengan kesejukan seram lah kan. Jadi pakcik tu pun, Pak Karim tu bercakap, dah ikut pakcik, kita pergi duduk kat bilik menunggu. Maksudnya bawa bilik menunggu. Sementara pakcik Angah ni masih lagi berada di sebelah kawasan menunggu. Jadi bila
Angah ni dibawa ke bilik menunggu. Jadi Pakcik Karim ni dia cuba tenangkan Angah, cuba untuk orang kata buat Angah leka, tak berfikir kepada apa yang dia nampak. Jadi Pakcik ni pun pesan, apa yang kamu nampak ni jadikanlah pengajaran, supaya ke mana pun kamu pergi, kawasan yang bukan kawasan kamu, jadinya apa yang dinasihati, apa yang dilarang, kamu jangan orang kata cuba-cuba nak ambil tahu, macam tu. Jadinya berakhir kisah tu pada kali ni, pada kisah yang kedua, di mana kisah yang kedua ni merupakan pengalaman Angah untuk proses hijab dia terbuka tau. Jadi dari hari ke hari kata dia, hijab dia mula terbuka dan dia mula dapat melihat penampakan yang lain. Jadi kalau Angah berkongsi lagi cerita-cerita dia selepas ni, apa lagi yang dia nampak, InsyaAllah Akak akan share lagi dengan korang semua. Okey, untuk penutup pada kisah kali ni, Akak nak rumuskan bahawa bukan mudah untuk seseorang yang memiliki hijab terbuka ni untuk meneruskan hidup dengan kelebihan yang dimiliki macam ni, dengan pendengaran terhadap perkara-perkara mistik, dengan penglihatan terhadap perkara-perkara mistik. Amat sukar untuk dilalui. Akak akui perkara ni. Jadinya ada juga di antara kita, segelintir di antara kita yang tak percaya, yang memperlekehkan, malah mengejek kepada individu-individu yang seperti ini. Namun hakikatnya hanya yang melalui akan memahami dan merasai. Jadi sekian saja kisah kali ini, dan Akak ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Mr. Black atas perkongsian hari ini. Yang baik engkorang jadikan tauladan, yang buruk engkorang jadikan sempadan. Maknanya yang mana tak elok engkorang jangan ikut, okey? Kisah Akak berakhir di sini. Kalau korang ada kisah-kisah yang nak dikongsi dengan Cikgu Channel, korang boleh DM dengan Cikgu Channel. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum.